أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang bersemangat, masih lagi utuh dalam keadaan kita berpuasa pada hari ini. Seperti biasa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada awal permulaan program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan ini, setiap hari saya akan bacakan satu hadis yang berkaitan tentang Ramadan kerana kita berada dalam bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan masih ingat, sebelum ni saya ada ceritakan tentang hadis man fattara sa'ima. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa itu tadi. Maka hari ini saya akan sambung ataupun kongsikan satu lagi hadis mengenai tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pemurah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ma ajwada wa kana ajwadu ma yakunu illa fi Ramadan. Hadis ni menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pemurah, dan baginda wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sangat pemurah di bulan Ramadan. Maka dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan puan-puan, jangan lupa kita bersedekah. Baik, seperti biasa pada hari ini bersama dengan saya Ustaz Husaini. Apa khabar? Sihat doktor sihat ke? Alhamdulillah. Ustaz Husaini dah bersedekah ke hari ini? InsyaAllah sebentar lagi. InsyaAllah nanti. Baik, seperti biasa, kalau tuan-tuan masih lagi ingat, pada perbincangan kita sebelum ini kita menceritakan mengenai tentang sifat-sifat para syuhada, iaitu ahli mereka yang mati syahid ini akan hidup di dalam syurga di sisi Allah Ta'ala dengan nikmat yang tidak terkira. Maka pada hari ini perbincangan kita ada kaitan juga dengan sifat ahli syurga ini. Tapi sebelum tu mari kita bersama dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, macam mana Ramadan kali ini? Puasa semangat ya. Saya harap kekal istiqamah semangat, dan jangan lupa untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita. Dan hari ini kita akan pergi kepada suratul Baqarah ayat 168 dan 169. Kita mendengar apakah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang ingin disampaikan kepada kita. Jom kita sama-sama saksikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, kalau tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah hayati bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini tadi. Pada permulaan ayat tadi Allah Taala menceritakan tentang bagaimana kita perlu mendapatkan makanan yang halal dan tayyibah. Maknanya makanan yang halal dan tayyib inilah salah satu juga daripada ciri-ciri ahli syurga, mereka mendapatkan makanan yang halal lagi baik. Maka perbincangan kita pada hari ini juga berkaitan tentang hadis
mengenai makanan halal dan baik ini, mari sama-sama tuan-tuan puan-puan di rumah kita sama-sama bacakan mengenai hadis yang kita akan bincangkan pada hari ini. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبارا يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha baik dan hanya menerima yang baik sahaja. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan perintah yang disampaikan kepada para rasul. Kemudian baginda membaca firman Allah, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu. Kemudian baginda membaca, wahai orang-orang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu. Kemudian baginda menyebut tentang seorang lelaki yang melalui perjalanan yang jauh. Rambutnya kusut masai, pakaiannya berdebu. Dia mengangkat tangannya, kedua tangannya berdoa ke arah langit dan berkata, wahai Tuhan, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dimakbulkan? Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, perhatikan tuan-tuan, hadis ni sangat berkait dengan apa yang telah disampaikan, dibacakan oleh Ustaz Husaini. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana Rasul menggambarkan seorang yang bermusafir tetapi doanya tidak mustajab kerana makanan yang haram yang diperolehinya. Perbincangan lanjut mengenai perkara ini kita akan lanjutkan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, temui kami dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, dalam kita membincangkan mengenai hadis tentang makanan yang halal. Baik, kalau kita perhatikan tadi, salah satu elemen utama yang akan kita bincangkan dalam hadis adalah mengenai perawi yang menyampaikan hadis ini. Baik, mengenai perawi ni seperti biasa Ustaz Husaini. Ya. Ustaz Husaini dengar tadi siapa perawi yang menyampaikan hadis ni? Baik, perawi yang katanya banyak dah kita episod kita dengar nama perawi ni. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah ni pada waktu hidupnya sangat sedikit waktunya bersama dengan Rasulullah. Betul. Tetapi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Husaini. Ustaz Husaini masih lagi ingat Alhamdulillah. Baik. Sebenarnya perbincangan mengenai hadis Abu Hurairah ataupun Sayyidina Abu Hurairah ni akan banyak kita bincangkan kerana beliau adalah seorang tokoh perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi jangan terkejut tuan-tuan, hari ini kita akan ulang-ulang ataupun lepas ni mungkin akan bertemu lagi dengan Sayyidina Abu Hurairah. Baik, mari sama-sama kita bacakan tuan-tuan sedikit biodata dia pada hari ini, iaitu beliau adalah seorang ahli suffah. Ahli suffah ini adalah ahli yang duduk di serambi Masjid Nabi. Kemudian beliau adalah tawaduk sekalipun dilantik sebagai pemerintah, dan kemudian Rasulullah berpesan kepada beliau agar menjadi seorang yang wara' dan qanaah. Jadi inilah dia tiga sifat utama ataupun tiga biodata yang akan kita ungkapkan ataupun kita huraikan sedikit mengenai Abu Hurairah pada hari ini. Tentang beliau sebagai seorang ahli sufah kita dah bincang dah sebelum ni. Ahli sufah ni adalah ahli yang duduk di serambi Masjid Nabi. Yang ni Ustaz Husaini pernah sampai Masjid Nabawi kan. Maknanya dah tahu kat mana ada serambi, ataupun kalau sekarang ni Masjid Nabi dah luas. Ya, kalau betul. Dulu mungkin kecil je. Maknanya di area-area yang tertentu di luar Masjid Nabi, mereka ni duduk dipanggil sebagai ahli sufa. Kerana mereka datang ke Madinah. Kemudian beliau ni sikapnya tawaduk kerana ada salah satu kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Asakir kalau tak silap saya, yang mana beliau dilantik sebagai amir ataupun gubernur pada zaman Khalifah Marwan.
Dan ketika mana beliau melalui sebuah pasar, orang di pasar kata ausi' lil amir, buka laluan untuk gubernur nak lalu ni. Lalu Abu Hurairah kata rahimakallah yakfi hadha. Abu Hurairah kata tak payah, memadai dengan ni saja. Mana tawaduk seorang pemimpin yang bila diminta dibuka laluan untuk dia pun dia masih lagi tawaduk. Sifat yang mungkin boleh dipelajari oleh kita pada hari ini sekiranya kita jadi pemimpin. Kita mestilah tawaduk dan merendahkan diri. Dan yang ketiganya, Rasulullah pernah berpesan kepada beliau supaya menjadi seorang yang qanaah. Rasulullah bersabda kepada beliau, ya Abu Hurairah, kun war'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, kalau engkau jadi orang yang wara', engkau akan jadi orang yang paling beribadah ataupun paling berubudiah kepada Allah Ta'ala. Baik, ini secara ringkasnya mengenai sifat Abu Hurairah. Kita masuk perbincangan selanjutnya mengenai kewajipan mencari makanan yang halal. Yang ni perbincangan penting mengenai hadis ni Ustaz Husaini. Kalau Ustaz Husaini perasan pada hari ini bagaimana mencari makanan yang halal ni, sebenarnya macam mana yang kita kena jaga bila kita nak cari makanan yang halal ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah doktor, kita duduk kat Malaysia ni alhamdulillah banyak makanan yang boleh kita cari yang halal lagi baik. Betul. Ya. Jadi benda yang makanan yang sebaik-baiknya kita cari adalah makanan yang kita yang betul-betul halal, yang dapat orang kata dia mempengaruhi diri kita menjadi dengan lebih baik, serta dia mempengaruhi keluarga kita di sekeliling. Masya-Allah. Kalau terlebih makan macam mana Ustaz? Terlebih makan cepat tidur. Mengantuk banyak. Baik. Mengenai makanan yang halal ni tuan-tuan puan-puan, sebenarnya juga disebutkan oleh beberapa para sahabat sendiri ataupun para ulama sendiri. Abu Bakar sebagai contoh. Saidina Abu Bakar sebenarnya pernah berlaku dalam satu kisah ya Ustaz Husaini, yang mana Abu Bakar ni diberikan makanan oleh seorang daripada khadam ataupun orang suruhan dia, dan bila dia tanya daripada mana sumber makanan yang kau berikan kepada aku ni, lalu khadam dia berkata makanan ni diambil daripada sumber yang dia tak pasti ataupun dia pernah menipu orang pada satu ketika dulu. Maka Abu Bakar jolokkan tangan dia supaya dia keluarkan balik makanan yang telah dia makan tu tadi. Begitu Abu Bakar sifat ahli syurga menjaga makanan halal dia. Bahkan kalau tuan-tuan pernah dengar kata-kata daripada Saidina Umar bin Al-Khattab, dia kata bil war'i amma haramallah yuqbalud du'a. Siapa yang menjaga makanan daripada segala yang diharamkan ke atas dia, maka akan diterima doa dia. Yang ni yang disebutkan oleh Rasulullah tadi tentang seorang lelaki yang angkat tangan dia bermusafir. Kerana sifat orang bermusafir ni sepatutnya doa dia dimakbulkan oleh Allah. Tetapi anehnya dalam hadis ni Rasulullah menceritakan walaupun dia bermusafir tapi doa dia tidak dimakbulkan. Kerana Rasulullah kata makanan dia makanan yang haram. Kalau kita nak ikutkan orang, kenapa doa orang musafir ni diterima oleh Allah Ta'ala? Kerana orang yang bermusafir ni kebergantungan dia kepada Allah Ta'ala sangat tinggi. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan, Ustaz Husaini pernah berada dalam kapal terbang. Bila kita berada dalam kapal terbang tiba-tiba bergoyang. Jadi kita rasa bimbang macam nak, kalau terhempas habislah kita. Maknanya gambaran seperti orang musafir ni sangat menakutkan. Tetapi yang tu yang menggambarkan dia bagaimana orang bermusafir ni maknanya doa dia dimakbulkan kerana hubungan dia dengan Allah sangat tinggi. Tetapi hari ini Rasulullah kata tidak dimakbulkan kerana makanan dia tidak daripada sumber yang haram. Betul. Maknanya dapat daripada sumber yang haram. Baik. Perbincangan yang selanjutnya lagi mengenai perkara ini akan diteruskan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan hari ini mengenai makanan yang halal. Kita dah perhatikan tadi bagaimana Rasulullah menekankan tentang makanan yang halal, kerana makanan yang halal akan menyebabkan seseorang itu doa ataupun ibadah dia diterima. Bahkan saya suka untuk memetik kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh Abu Umar, kalau tak silap saya pernah ditanya oleh Al-Imam Tartusi, dengan apa hati seseorang tu boleh dilembutkan? Maka Al-Imam Ahmad kata hati seseorang tu akan lembut bi aklil halal, dengan makanan yang halal. Maknanya hati-hati tuan-tuan, kalau makan makanan yang haram dibimbangi hati kita akan jadi keras. Macam tu juga dengan kata-kata Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali pernah menyampaikan, dia kata kullul ibadah dha'i'ah, semua ibadah akan jadi sia-sia dengan makanan haram. Hati-hati tuan-tuan dengan makanan haram, jangan sampai kita terambil makanan yang haram yang tidak
halal buat diri kita. Baik. Seperti biasa dalam awal minggu kita akan membincangkan hadis tentang viral tetapi tidak sahih. Baik, hadis ni ada hadis yang ada kaitan juga dengan makanan Ustaz Husaini ya. Betul. Kalau Ustaz Husaini pernah dengar tak hadis yang orang kata kita kena kunyah 40 kali bila makan? Saya masa kecil tu pernah lah, selalu juga dengar. Maknanya sunnah Nabi katanya. Ya, betul. Kunyah 40 kali dapatlah pahalanya sunnah tu. Jadi macam mana doktor tu? Baik. Hari ini sama-sama kita perhatikan tuan-tuan pada slide kita pada hari ini kita menceritakan tentang hadis yang dikatakan kunyah 40 kali, kunyah makan tu lah. Yang dikatakan ada satu sunnah yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu mengenai tentang mengunyah makanan sehingga 40 ataupun 44 kali. Hadis ini pada hakikatnya tidak dijumpai di dalam kitab-kitab hadis yang tersohor. Menurut Lajnah Daimah, amalan mengunyah makanan ini bukanlah daripada sunnah Rasulullah. Perkara ini kalau saya juga sebenarnya cari Ustaz Husaini cari akhirnya jumpa kata-kata Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi sebenarnya pernah mengungkapkan, dia kata perbincangan spesifik mengenai bagaimana Rasulullah kunyah makanan dan sebagainya sebenarnya tidak didapati dalam mana-mana sumber yang boleh disandarkan. Yang ini yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi. Jadi kita berpegang kepada yang tu, mudah-mudahan kita terpelihara daripada perkara yang tidak benar untuk disandarkan kepada Rasulullah. Baik, kembali kita mengenai tentang makanan yang halal tadi. Saya nak tanya sikit Ustaz Husaini, dalam isu-isu semasa ni ada tak isu-isu yang berbangkit mengenai zaman moden ni makanan yang tak halal ni? Ya, kalau kita tengok zaman isu semasa ni, makanan yang tidak halal ni bukan sahaja makanan yang kita makan itu, tetapi perbuatan kita yang menunjukkan ketidakhalalannya. Contohnya macam mana tu? Contohnya rasuah. Contohnya rasuah. Nabi SAW kata apa? Orang yang memberi rasuah, orang yang menerima rasuah di dalam neraka. Masya-Allah. Ini yang kita nak kena jaga. Betul. Doktor, sebab apa rasuah ni, kalau kita cakap kan, rasuah ni kata timbalan pengarah Suruhanjaya di Selangor tu ada, saya lupa nama dia. Ada kuasa, ada peluang, maka akan berlaku rasuah. Masya-Allah. Jadi itu yang paling kita takutkan, doktor. Betul Ustaz Husaini. Yang ni yang kadang-kadang mungkin kita tak perasan. Kita ingat makanan yang halal ni daging yang disembelih aja ataupun perkara-perkara yang halal saja, tapi kita tak perasan kadang-kadang sumber lain yang menyebabkan makanan kita haram adalah seperti rasuah ataupun seperti makanan perkara-perkara riba yang kita tak perasan. Yang ni saya teringat ada satu kisah yang menarik juga. Tapi saya bimbang tak sempat perbincangannya. Mungkin kita akan sambung akan datang tentang tawaduknya ataupun waraknya para tabi'in dulu. Dia tak dijaga betul makan dia sehingga dia bimbang kalau takut-takut dia termakan walaupun halal, tetapi dia tinggalkan kerana bimbang ada keraguan kepada makanan tersebut. Dulu para ulama yang terdahulu ya. Baik. Seperti biasa kita telah hampir sampai ke penghujung rancangan. Kita akan tengok dahulu tentang resolusi ataupun pengajaran mengenai hadis makanan halal kita pada hari ini. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, kita hendaklah memastikan rezeki yang diperolehi adalah sumber yang halal. Yang kedua, kita hendaklah menjauhi segala elemen yang haram seperti rasuah dan segala perkara yang meragukan. Dan yang ketiga, bersikap tawaduk seperti Saidina Abu Hurairah tadi, sekalipun mempunyai jawatan yang besar. Kalau kita esok Ustaz Husaini dah jadi, mana tahu jadi menteri esok, kena sifat tawaduk lah sikit. InsyaAllah. Baik, yang ni secara ringkasnya ataupun secara umumnya mengenai tentang resolusi pengajaran yang kita boleh pelajari pada hari ini. Mari sama-sama tuan-tuan, seperti biasa saya seru untuk bersama menyumbang ke arah tabung gerakan Quran. Dan bagi mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, saya menjemput Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, memunajat kepada Allah, mendoakan supaya Allah memakbulkan segala permintaan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah makanan yang kami makan ini ya Allah halal lagi baik ya Allah. Jadikanlah makanan yang kami makan bersama keluarga kami ini ya Allah dapat membentuk hati-hati yang saleh, hati-hati yang tenang, hati-hati yang tenang menerima segala wahyu-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah makanan yang kami makan ini ya Allah menjadi pautan kasih sayang di antara kami sesama manusia ya Allah. Ya Allah, ya
Tuhan kami, tiada daya upaya kami ya Allah melainkan dengan pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.